Assalamualaikum warahmatullahi. Saya on dekat Facebook sekejap. Sementara tu tunggu yang lain-lain masuk dulu Sesi diskusi counter standby. Cek ya. Okey. Okay, saya tunggu Facebook on jap baru kita start. Ngam-ngam dah 9.29 dah. Ada seminit je lagi. Okey, okey dah. Okay, selamat datang semua. Okey, sekarang 9.29, ada seminit saja lagi. So, sementara tunggu beberapa orang lagi. Saya tengok dululah. Okay. Sementara tu ada apa ni, suara okey tak? Boleh dengar tak? Gambar okey tak? Nampak tak saya punya ni? Okey, dah makin ramai. Dekat Facebook dah ada 15 orang. Okey, jemput ahli-ahli grup. Semua masuk grup EZP Indicators, grup Wave Traders, jemput dulu semua. Mana saya nak buat ni? Dari hari tu saya nak cari-cari macam mana saya nak buat yang tak perlu masuk dalam waiting room kalau nak start Zoom meeting, tapi tak jumpa dia punya ni. Okey, dah ramai dah. Okey. So kita start lah dah 9.30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pertama sekali saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada semua kerana sudi meluangkan masa pada malam ni. Seperti mana yang kita semua tahu, besok bermulanya PKPB untuk daerah-daerah di Selangor dan Sabah dan negeri Selangor lah kan, basically seluruh negeri Selangor, Putrajaya dan Kuala Lumpur, and then Sabah lah, keseluruhan negeri Sabah. So sebelum itu kita sama-sama doa semoga Allah SWT cepat-cepatlah angkat bala ni kan, sebab kalau situasi macam ni kita tak anggap ianya sebagai bala, memang tak tahulah, ini memang dah bala dah kan. Kerja tak boleh, surau pun tak boleh pergi kan, nak buat aktiviti macam biasa pun dah terhalang kan. Even kematian pun dah banyak seluruh dunia kan, walaupun dekat Malaysia ni tak banyak, tapi negara lain macam US banyak, Indonesia banyak kematian, China pun hari tu kan awal-awal dulu dah banyak kematian. Okay, and then disebabkan COVID juga ekonomi pun drop kan. Cuma kaunter-kaunter yang melibatkan PPE lah yang perkakasan yang melibatkan healthcare, macam glove, macam face mask, gown yang surgical gown, surgical ni panggil, protective gown tu kan, yang dipakai, test kit, semua itulah yang naik lah, yang selain daripada yang digunakan untuk COVID. Selain daripada yang digunakan untuk COVID, selain daripada itu semua drop kan, semua drop, especially sektor aviation macam AirAsia kan, semua dah tak boleh nak terbang, and then sektor perhotelan, lain-lain lagi lah yang terjejas. So kalau benda ni kita tak anggap dia sebagai bala, tak tahulah nak panggil apa kan. So
Antara sunnah yang Rasulullah ajarkan, kalau ada bala ni kita minta doa supaya Allah SWT jauhkan kita semua daripada bala. Okay? Setiap kali doa, setiap kali solat apa semua. So bermula besok surau dah kembali macam sebelum ni, PKP. Hanya ada 3 orang sahaja boleh solat dekat surau. Imam, Bilal dengan makmum seorang. So tengoklah siapa yang terpilih kan. So kalau masa ni sebelum ni kita masih sihat, sebelum ni kita masih boleh pergi surau apa semua tapi kita tak pergi. Sekarang Allah SWT dah tutup dah peluang tu. Okey, tak tahulah kalau mati dalam keadaan sekarang ni wallahualam, memang tak ada kesempatan dah lah. Okey, so sebelum kita teruskan dengan sesi diskusi counter pada malam ini, saya nak discuss dulu beberapa counter, iaitu kita nak tengok dulu indeks. Yang mula-mula sekali saya nak tengok indeks. Lepas tu saya nak tengok dia punya sectorial index. Kita tengok apa yang berlaku dekat sectorial index. Kemudian baru kita pergi, saya akan sentuh beberapa counter-counter yang melibatkan kita punya alert channel, iaitu standby up. And then barulah kita tengok counter-counter yang ada dalam tuan-puan punya counter lah kan. Kita tengok apa-apa yang menarik. Negeri-negeri lain okey, Selangor dengan Sabah je lah. Harap-harapnya bukan Selangor sahaja, Selangor, Sabah dan Selangor, Sabah, Putrajaya dan KL. Harap-harapnya virus ni tak adalah merebak, sebab hari ni dah ramai dah yang start balik kampung kan. Sebab tak nak lock, tak nak kena lock dekat Selangor dengan KL dengan Putrajaya. Jangan-jangan yang balik kampung tu bawa virus sudah. Kalau balik okey, sihat, tak ada masalah, tak apa. Kalau balik dengan virus, kesian dekat kita punya ahli family members yang lain lah. Okay. Sekejap saya nak refresh dulu live dekat Facebook sebab dia tak muncul komen-komen. Okay. Okay. Gambar jelas. Okay, sebelum saya merepek-repek lagi panjang, kita tengok counter. Tengok counter ni dah tak boleh komen benda lain dah. Okay, nampak tak? Nampak dengan clear tak? Ali Group boleh komen sikit tak? Nampak tak? Nampak chat FBN KLCI. Okay, rakan-rakan dekat Facebook kalau nampak boleh komen. Clear ke tak clear ke? Ada delay ke tak ada delay ke? Okay, nampak jelas. Okay, cantik. Okay, so siapa yang saya belum add lagi, itulah dia jadi macam satu task yang saya kena selesaikan dalam tengah live ni, nak kena add orang pula. So nak kena ada admin lah seorang. Macam mana saya nak hire seorang admin yang tolong kan? Nantilah. At least tolong tekan yang invitation tu je. Masuk macam tu. Okay. So, sekarang saya nak komen tentang indeks seperti mana yang kita pernah discuss sebelum ni. Okay, kalau siapa-siapa masih ingat, last week kan kita ada discuss berkenaan dengan indeks. So, saya cakap indeks dah hampir dengan dia punya penamat ataupun finishing lah kan kepada dia punya bearish momentum. Okay, kepada dia punya bearish momentum pula, bearish zone. Okay, kalau saya buat lukisan dia macam ni. Saya buat kotak lah, senang kan. Kalau saya buat kotak, dia macam ni. Dari sini dia start bearish punya zone, okay, and then dia drop sampai ke situ. Okay, sampai sini yang warna hijau sekarang ni, hari ni punya candle. Sini adalah kita punya indeks yang paling tinggi lah, dia punya bearish momentum yang paling tinggi dekat situ. Okay, maksudnya penurunan yang paling kuat berlaku dekat situ pada 10 September hari itu. Daripada situ dia dah mula menaik ke atas kan. Kalau kita buat garisan, sini dia punya bottom dia bermula dari sini. Lepas tu dia buat kalau siapa yang follow semalam kan, dia ada low, dia ada higher low. Okay? Cuma dia ada high, dia belum ada higher high. So, sekiranya indeks berjaya buat higher high lebih tinggi daripada yang ini, okay, harga ni dekat sini nampak kan? So,
baru kita boleh cakap dengan confidence sekali yang indeks dah mula uptrend. Okay. Kalau indeks belum berjaya, saya cuba mute dulu semua supaya tak mengganggu rakan-rakan yang lain. Okay. Okay. Kalau sekiranya indeks belum berjaya break ketinggian ini ataupun dia sideways je manjang, maksudnya dia dalam persediaan lah ataupun dia sedang mengumpul kekuatan untuk naik. Tapi berdasarkan pergerakan harga naik turun indeks ni, memang high chances dia akan naik dengan lebih tinggi lah. Okay? High chances dia akan naik dengan lebih tinggi. Saya dengar macam banyak bunyi. Ni dah admit ni. Nak admit ni ramai-ramai ni. Dia bila ahli grup yang baru masuk, dia akan masuk dalam waiting room. So kalau saya tak perasan, kesian lah kan tuan puan duk menunggu dalam waiting room tu kan, macam kita tunggu dekat boarding hall tapi flight tertangguh. Tak ada orang bagi tahu yang kita punya flight dah berlepas. Kesian. Okey, so setakat ni boleh nampak kan? Okey, kalau setakat ni boleh nampak, saya cuba buang dulu semua dia punya ni. Okey. Kita pergi yang time frame yang besar sikit. Okay, saya pergi time frame weekly. Kalau tengok time frame weekly, saya tutup dulu yang komen ni. Nanti kita buka balik lah komen-komen ni. Time frame weekly, dia punya low tu very low lah. Maksudnya dia punya low dekat sini sebenarnya. Okay. Lepas tu dia naik. And then dia buat high. Yang inilah dia punya high kan. Ataupun saya boleh ambil kat sini. Ni dia punya high. And then, saya ingat saya tak perlu tanda macam tu lah. Saya just gunakan yang ini je. Ini just kita nak bagi tahu, saya nak tunjukkan dia punya secara asasnya pergerakan indeks tu. Mana yang saya pakai semalam? Ini dia punya low, okay, ini dia punya low. Dia buat kenaikan high and then dia buat higher low. Dia buat higher high, dia buat higher low. Higher high, higher low. Higher high. Ini nak cakap higher low tak juga sebab dia almost sama kan, almost sama. And then dia buat lower high tapi tak ada lower low. Sampai situ je lah. Okay. So kita punya indeks sebenarnya dari sini dia dah mula buat uptrend sekejap kan sampai sini. And then dia buat saya anggap sebagai temporary retracement lah ataupun downtrend sekejap lah dekat sini kan. Dia buat downtrend sekejap kat sini. So most probably dia akan sambung lagi kenaikan. Okay, dia akan sambung lagi kenaikan. Ini kalau kita tengok weekly lah kan. Sebab dia punya bearish zone pun dah habis dah sampai sini. Okay. Dia punya bearish zone ni. Kalau tuan-puan perasan makin lama kita punya discussion ni dah makin kompleks kan. Okay. So itu dia punya bearish zone. Okay. Ini dia fasa sideways lah. Saya ingat, saya anggap dia adalah fasa sideways dekat sini. Sebelum indeks meneruskan lagi kenaikan yang lebih tinggi ke atas. Okay. So kalau kita zoom lebih besar lagi kat sini, indeks mesti kena naik sikit lagi melepasi dia punya midline. Sepatutnya indeks kena naik pada harga 154 1543 lebih kurang macam itulah kan. So kalau indeks berjaya naik ke sini melepasi midline ni and then dia dah berjaya stay ke atas tu, baru kita boleh cakap indeks dah very very strong. Okay. Kenapa ni? Dah start ke? Kalau tak join group lagi tak dapatlah tengok kita punya live malam ni. Ada yang baru nak join group ke? Oh, ada beberapa orang. Saya cuba dulu. Saya add dululah. Kesian kan tunggu kat luar. Hari tu saya dah share dah ni. Member request. Tak ada. Tak ada pula. Kat sini ada. Okey. Tak ada pun. Okey.
apa dah saya nak cerita tadi? Kalau kita tengok daily dah mula menunjukkan dia dah buat uptrend. Okay? Sebabnya kalau saya tengok dekat sini, ini dia punya low kan. Lepas tu dia buat high, dia buat higher low, higher high, higher low. Dan sepatutnya dia, ni dia memang dia dah buat higher high dah. Tapi sepatutnya dia kena buat sikit lagi lah higher high. And dia baru dia buat higher low, baru buat higher high lagi. So kalau sekiranya indeks berjaya maintain di atas garisan midline ni, yang garisan merah tu kan. So garisan midline tu akan bertukar menjadi warna hijau kalau ikut saya punya setting indicator ni lah kan. Dan barulah di situ kita boleh cakap dengan confidently yang indeks dah buat confirm reversal. Sekarang indeks memang dah naik dah buat high, dah buat apa ni uptrend dah sebenarnya. Cuma nak confirmkan tu kena tunggu betul-betul confirm lah. Tapi sekarang ni kalau saya nak cakap indeks memang dah menunjukkan intention yang dia akan naik pun dah boleh dah sebenarnya. Okay? Dia dah ada intention yang dia dah nak naik dah. Okay? Sebab dia dah menunjukkan permulaan trend kat situ. Kalau tengok daily lah. Kalau nak lebih jelas lagi kita tengok lagi kecil. Kita tengok 1 hourly kan. 1 hourly lagi cantik sebab dia punya bearish zone memang dah habis dah sebenarnya. Kalau ni tengok yang 1 hourly, dia punya bearish zone habis kat situ. Okay. Sekarang ni dia dah mula bullish zone. Okay. Dia contract kat sini. Okay. Apa ni macam mengecut kan, contract kat sini. Dan tiba-tiba dia buat satu marbozu. And then ada exit signal, dia kena retrace sikit. Okay. Retrace sikit sebelum meneruskan kenaikan lagi. Let's say kalau saya buat wave, kita start dari sini. Okay. Sini. Mungkin sekarang indeks nak buat wave yang kelima lah kan. Dia start di sini kan, 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. So dia akan meneruskan kenaikan. Okay. Silap. Ini Kangol. Saya nak tengok indeks. Ni. Yang tadi. Itulah. Tadi saya pergi buka Facebook tadi, tertukar dah chart. Kan shock je kan kita duk komen-komen. Indeks lagi cantik lah. Indeks lagi cantik. Terima kasih kerana remind. Saya dah confident dah kita dah komen indeks kan. Tapi indeks cantik juga. Tengok weekly. Yang ni, yang weekly tadi betul indeks. Yang daily tadi saya silap. Okay. Indeks daily cantik. So dia dah habis dah dia punya bearish zone. Kalau nak lebih detail kita tengok 1 hourly. 1 hourly siap ada entry signal lagi. Tapi bukanlah nak cakap kena beli indeks tu, tapi dia dah menunjukkan yang dia memang dah agak strong lah, very very strong lah, sebab dia dah berada di atas daripada midline. Kalau perasan garisan merah dan hijau ni adalah garisan midline kan. So kalau sekiranya indeks berada atas garisan midline, dia memang strong bullish. Okay, kalau tengok yang saya tutup dulu indikator zigzag dengan candle reversal ni, kita tinggalkan indikator 3SUTC dan FA2 sahaja. Okay. Sini indeks dah bagi dah satu candlestick entry signal. Lepas tu dia meneruskan trend kenaikan ke atas kan. Let's say kalau kita gunakan cara biasa untuk kita plot dia punya trend dia, kita boleh start dari sini, dari bawah. So dia dah buat low, dia buat high, dia buat higher high. Lepas tu dia buat bolehlah ambil kat situ kan, dia buat higher low. Cuma dekat sini ni dia patah sikit. Dekat sini dia patah sikit. So sepatutnya dia akan kena buat kenaikan balik lah macam tu. Okay. Mungkinlah kita boleh cakap sini double bottom ke, tapi macam pelik pula kan, macam tak logik pula. Okay. So basically indeks dah berada atas midline, dah ada dah dia punya entry signal dan berada dalam green zone yang agak kuat untuk 1 hourly punya chart. Cuba saya tukar indikator lain. Saya pakai yang 3SUTC. Kalau 3SUTC ni dia lagi nampak lah, sebab selagi mana dia berada dalam green zone yang ke atas, itu menunjukkan dia strong bullish. Okay, strong bullish. Okay, itu untuk indeks. Panjang pula kan cerita indeks dah berapa minit dah. So sekarang saya nak tengok counter pula. Saya nak tengok sectorial index. Okay, kita nak tengok sectorial index. So apakah kesimpulan yang kita boleh buat daripada kajian indeks tadi? Kesimpulannya adalah kita punya indeks dah menunjukkan tanda-tanda yang dia dah makin strong. Okay, tanda-tanda yang dia dah makin strong. Walaupun negara kita masih lagi orang cakap apa ni,
bergelumang kan dengan COVIX. Tapi dari segi indeks kita boleh nampak ada beberapa counter indeks yang agak strong walaupun dalam keadaan begini, yang agak strong lah. Okay. Dan ada juga ura-ura yang saya dengar akan ada beberapa counter yang melibatkan healthcare akan dimasukkan sebagai counter index. Kalau itu berlaku, lagi baguslah, maksudnya kita akan nampak kita punya indeks akan lebih cepatlah naik kan. Okay. Lebih cepatlah dia react dengan pergerakan counter yang terlibat dalam healthcare ni. Okay. So kita tengok healthcare. So saya tengok weekly dulu. Okay. Kita tengok healthcare, kita tengok weekly. Ini adalah sectorial index healthcare. Weekly, saya tengok monthly dululah. Saya tengok monthly. Monthly dah nampak ada exit signal, tapi monthly ni dia memang slow lah kan. Dia memang slow lah. Kalau dia drop pun dia drop sekejap je. Dia akan drop untuk buat retracement, temporary retracement sebelum dia sambung lagi naik ke atas. Okay. Kalau kita buat weekly belum ada exit signal. So weekly menunjukkan yang healthcare masih ada kekuatan. Okay. Healthcare masih ada kekuatan. Sini pun yang terletak ikan yang dekat bawah ni pun dah menunjukkan dia dah mula nak menetas. Seistilah dia tu kan, kalau ahli-ahli grup ni yang awal-awal dulu kan, masa yang saya siapkan indikator ni dia orang faham lah kan. Okay. And then kalau nampak dia punya zone ni, dia punya bullish zone ni very strong. Okay, masih strong lagi. Hopefully ini bukanlah yang maksimum lah kan. Tapi kalau tengok dekat bawah ni macam ni adalah maksimum lah, maksudnya dia dah nak menguncup. Hopefully dia naik sikit lagi lah sebelum dia kuncup. So kalau weekly ni adalah lagi masa beberapa minggu lagi sebelum dia drop kan. Okay. Kalau tengok daily, dari segi daily chart untuk healthcare masih lagi menunjukkan strong kenaikan ke atas. Okay. Secara manualnya kita boleh buatlah dia punya trend line. Okay, saya buat trend line dekat sini. Bukan trend line, dia punya zigzag pergerakan candle tu kan. Kita boleh nampak zigzag dia adalah zigzag menaik ke atas. Kalau nak yang automatic punya zigzag, kalau saya malas nak lukis zigzag tu, saya masukkan je indikator zigzag ni. Saya dah letak kat sini indikator zigzag. So kita dah nampak dah automatic dia plot. Tu dah nampak. So kita dah boleh decide sini low, sini high, sini low, sini high. So kita dah nampak higher low, higher high, higher low, higher high. So this part of healthcare index dah menunjukkan yang dia adalah bullish. Okay, dia adalah bullish kat situ. So kita tengok yang lain punya index. Okay, healthcare masih lagi menunjukkan dia still agak strong lah. Okay, kita tengok teknologi. Teknologi pun sama. Okay, teknologi pun sama. Hari tu saya cakap dia macam dia nak drop kan, tapi belum. Kalau kita tengok short term, dia belum ada tanda-tanda dia nak drop. Dia masih strong lagi. Cuma monthly lah. Monthly memang dah ada signal exit sebab dia dah naik tinggi kan. Cumanya yang exit signal ni saya tak expect dia akan buat correction. Dia cuma kalau dia drop sekalipun dia akan buat retracement. Okay, retracement ni maksudnya kalau kita tarik Fibonacci mungkin dalam golden ratio, golden numbers lah kan. Dia punya golden ratio punya level tu lah mungkin lah kan. Area situ. Okay. Tapi kalau tengok weekly masih strong. Okay, saya tutup dulu yang zigzag ni supaya nampak lebih jelas. Okay. Kalau tengok weekly, daripada entry signal ni terus dia naik je, belum ada tanda-tanda exit signal. Kalau macam ni dah ada exit, dia drop sikit kan. Ni dah ada exit, dia drop sikit. Tapi yang ni lepas entry, dia terus naik, belum ada exit signal. So masih strong lah. Okay. Okay. Sekejap macam hari tu masa saya buat live dekat page, dia okey, maksudnya kalau ada komen apa semua kan, dia akan bergerak kan, dia akan bergerak. Tapi kalau dalam grup ni dia tak bergerak sangat. Okey, dah banyak dah ni ni tanya-tanya counter kan, tak apa, pelan-pelan. Okey. Pelan-pelan. Counter tu dia memang sentiasa bergerak. So jangan risaulah. Okay, dia memang sentiasa naik, sentiasa turun. Yang paling penting adalah macam mana kita nak belajar cara nak baca. Okay. Once kita dah tahu macam mana cara kita nak baca pergerakan counter tu, tak kisahlah counter apa pun.
kita faham dah macam mana cara pergerakan dia kan. Okay. Sebab dia memang dia ada basic structure dia. Okay, dia punya basic structure dia tu yang kita kena belajar lah. Dan kalau dalam group open macam ni saya tak ajar lah. Okay. Dia punya basic structure tu saya ajar dalam group ahli lah. Okay. So ahli-ahli group yang ada dalam group tu sepatutnya dah tahulah kan sedikit macam mana cara kita nak baca basic structure pergerakan harga. Okay. Sebab dia bukan random. Harga ni dia tak bergerak secara random. Okay. Dia ada dia punya structure dia yang dia follow lah. Okay. Okay. Teknologi masih okay. So tak nak komen panjang kat situ. Plantation pun okay. Kalau sekali tengok dia memang masih lagi dia buat bullish punya kenaikan lah. Okay. Macam ni. Saya buat kat sini. Saya pasang je dia punya zigzag tu. Kita dah boleh nampak ada low, high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. And then most probably dia akan buat another higher high. Okay. Kita tak boleh cakap for sure dia mesti kena buat. Sebab market ni kadang-kadang dia tak ikut apa kita punya projection. Tapi based on dia punya history kat belakang, dia ada possibility untuk dia buat higher high. Sebab dia buat higher low, higher high, higher low, and then another higher high. Okay, macam itulah. So, ketiga-tiga index, healthcare, teknologi dengan plantation, still masih okay. Okay, still masih okay. So, boleh tengoklah counter-counter yang ada dalam index tersebut. Okay. Okay, macam mana dengan construction? Construction, kalau saya nampaklah dekat sini kan, apa yang penting adalah construction dia kena buat satu kenaikan melepasi ketinggian ini. Kalau dia tak berjaya melepasi ketinggian itu, okay, ketinggian garisan ni lebih kurang pada harga 185.35 apa ni mata kan dipanggil kat situ kan. Kalau dia tak berjaya melepasi ketinggian tu, kita boleh cakap dia dah buat temporary downtrend. Okay. Kalau index construction betul-betul nak buat uptrend, dia kena naik dan melepasi ketinggian itu, baru kita boleh cakap dia uptrend. Sebabnya kalau kita buat macam ni, okay, dari situ dia naik kat situ, turun naik, and then sekarang ni dia buat penurunan. Okay, dia buat penurunan. So penurunan ni adalah temporary downtrend. Kalau dia nak buat uptrend, dia kena naik balik. Okay, dia kena naik balik macam tu dan dia kena break. Barulah kita boleh cakap dia uptrend. Okay, kalau dia tak buat break yang ini, dia belum uptrend lagi lah. Maksudnya dia boleh sambung ataupun dia sideways macam tu. Okay. Tapi once dia dah buat macam ni, katakan once dia dah buat dia punya higher high, higher low kat situ, this part yang sedikit tu kita dah boleh detect lah. Kalau dia dah buat higher high, higher kat situ kan, kita dah boleh detect yang kat bahagian itu dia dah mula buat uptrend. Okay, dia dah mula buat uptrend lah. Okay. Sebenarnya saya risau juga ni, takut tuan-puan tak faham apa apa benda yang saya nak cakap ni kan. Faham ke tak? Boleh komen sikit tak? Tak apa, relax dulu. Counter-counter tu tak ada masalah. Okay, counter-counter tu tak ada masalah. Sebab dia memang sentiasa akan ada pergerakan naik turun dia. Okay. Kenapa kita risau kalau kita silap masuk counter? Sebab kita punya level of knowledge ataupun eksperimen, saya nak cakap eksperimen. Level of knowledge dengan experience tak cukup lagi. Okay, that's mean kita belum boleh nampak lagi pergerakan counter tu dengan jelas. Macam mana cara nak bagi jelas? Tak ada cara lain dah lah, kena belajar lah kan. Kena belajar lah. Once dah belajar baru tahu. Kalau tak belajar memang kita anggap kita tahu. Tapi kita rupa-rupanya tak tahu lagi sebenarnya kan. Orang cakap kan, apa ni? Little knowledge make you apa dah saya tak ingat lah dia cakap. Bahasa Melayu je lah kan. Pengetahuan yang sedikit tu menyebabkan kita jadi sombong. Macam tu lah yang lebih kurang. Kita dah rasa macam kita tahu. And then kita argue dengan orang tu, argue dengan orang ni kan. Tapi orang yang betul-betul in depth level of knowledge ni, dia senyum je. Sebab dia tahu yang orang yang argue dengan dia tu tak tahu apa benda yang dia argue tu kan. Macam tu lah lebih kurang kan.
So apa yang paling penting sekali adalah kita cuba memahami, dan macam mana cuba nak memahami tu kena belajar lah. Kena belajar step by step lah kan. Kena belajar step by step. Nak belajar sendiri boleh, tak ada masalah. Cumanya kalau kita silap tak ada orang nak tegur lah kan. Kalau belajar sendiri silap tak ada orang nak tegur. Boleh kalau kita betul very brilliant, smart, boleh, tak ada masalah. Okay. Masuk boleh. Memang wave ni memang kita pakai. Dia seluruh dunia pakai sebenarnya. Okay, even yang professional traders pun memang pakai. Okay. Okay, kita tengok ni, saya tak mengarut entah apa-apa kan malam ni kan. Saya rasa perasaan hari ni sebenarnya bercampur-campur. First rasa happy sebab kita punya political dinosaur kan, dengan janji-janji yang bulan bintang lah cakap kan, janji-janji bulan bintang tak tercapai. And then yang second itu kita kira happy lah kan, sebab at least kita punya politik agak stabil, tak ada adalah kacau-kacau yang mengganggu kita punya indeks, so boleh trade dengan tenang. Tapi yang tak selesa, rasa tak selesa atau rasa sedihnya sebab PKP ni lah kan, walaupun hanya dekat Selangor je, tapi yelah sebab saya duduk kat Selangor kan, so terasa lah juga sebenarnya. Okay. Macam mana komen dengan indeks energy? Indeks energy saya nampak dia belum strong lagi untuk buat kenaikan. Kalau ada pun mungkin sedikit rebound sebelum dia sambung lagi buat penurunan ke bawah. Kalau saya besarkan dekat sini, kita nampak wave dia sahaja pun kita dah tahu dah. Okay, dari sini. Di sini dia punya high dekat sini kan. Dia buat high, dia buat lower low. Lower high, lower low. Lower high, lower low, and then dia rebound sikit. Tapi dia punya rebound ni masih lagi low berbanding dengan dia punya high dekat sini. So consider lower high lagi lah. Okay. And then dia masih lagi sambung, dia buat lower low. And then lower high, and then lower low. So kalau macam ni, situasi ni akan berterusan sehingga dia habis lah. Sehinggalah ada betul-betul reversal punya signal, baru kita boleh cakap yang energy punya index baru nak reverse naik. Kalau tengok sekarang belum lagi. Okay. Kalau tengok sekarang belum lagi. Saya minum air. Okay, banyak ni nak komen ni kan. Relax. Komen counter sekejap je. Yang penting kita tahu dulu generally kita punya pasaran ni nak buat apa sebenarnya kan. Kita tengok finance. Sebab moratorium dah habis. Sepatutnya bank dah mula collect balik kan duit. Hutang-hutang lah yang peminjam buat kan. Sepatutnya finance akan ada sedikit rebound lah. Okay. Tapi untuk mengatakan finance dah mula cantik, kita kena make sure finance akan naik melebihi ketinggian ini. Okay. Kalau dia naik melebihi ketinggian ini, barulah kita boleh cakap dia cantik. Kalau tak, dia masih menunjukkan dia downtrend lah. Okay. Maksudnya trend dia masih menurun lah. Okay. Ini dah ada sikit lah tanda-tanda nak buat reversal. So kalau dia naik lagi beberapa candle lagi, baru kita boleh cakap finance nak buat reversal macam tu. Okay. Okay, consumer masih sideways, tak boleh nak komen sangat. Okay, orang tak membeli sangat kot. Property ni sakit sikit lah. Okay, property ni sakit sikit lah. Cumanya itulah, kita mengharapkan dia buat rebound lah. Okay. Tengok generally pun property masih jauh lagi ni, dia punya drop dia ni. So, saya tengok monthly lah kan. Monthly ni senang sikit kita tengok generally. Kalau tengok monthly, dia masih lagi dalam bearish. Okay, dalam bearish. Dia cuba buat rebound tapi tak kuat lagi. So dia sambung lagi drop ke bawah. So kalau saya gunakan wave, okay, untuk plot dia punya bearish projection dia sepatutnya dia buat macam ni. So dia kena ada dropping sikit lagi, mungkin dalam 300 ke 200 mata,
baru habis. Okay, barulah dari situ akan naik. That's why ada orang buat prediction lah kan. Next year akan ada banyak rumah-rumah yang kena lelong. Itulah orang property tahulah kan, saya tak tahu sangat. Okay. Tapi bukanlah kita nak cakap berdasarkan indeks ni memang macam tu. Tapi itulah, indeks ni dia menggambarkan keseluruhan market. Industri produk. Okey, sekejap kita tengok industri produk. Industri produk, okey, cantik. Industri produk dah mula buat rebound. Dah nampak dah pun dia ada entry signal kat situ. Once dia dah mula break midline ni ke atas, kita boleh cakap yang industri produk comeback. Sikit lagi lah. Sikit lagi dia naik dan dia cantik dah. Sini dah ada entry signal kan. Normally lepas entry signal dia akan retrace dulu beberapa candle sebelum dia sambung kenaikan lebih tinggi lah. Okay. Tengok rate ni tak signifikan sangat sebab orang tak beli sangat rate ni. Rate kalau dekat Malaysia ni dia tak popular. Kalau US okay. Telecommunication ini monthly saya buka weekly lah, kita tengok. Last time kita komen dia ada entry segini kan, dia retrace sikit. Tapi kalau tengok pergerakan wave dia masih drop, masih nak drop lagi. So kena hati-hatilah. Unless kalau dia dah buat betul-betul reversal signal yang kuat dekat sini, then baru kita boleh cakap dia dah stop lah. Tapi sekarang ni tak boleh nak cakap lagi. Generally pun dia masih drop lagi. Wave dia pun masih drop lagi. Okay. Kalau dia rebound sikit pun mungkin temporary punya rebound. Kalau nak cakap dia betul-betul nak rebound, dia kena break ketinggian yang sini, level ni. Kalau dia berjaya naik break ketinggian level ini, baru dia akan rebound dengan cantik. Tapi sementara dia nak cecah level tu, memang dia terpaksa kena buat uptrend dah lah. Kalau dia nak cecah situ, dia tak boleh naik terus macam tu kan. Dia tak boleh lah terus naik macam ni. Macam tu tak logik lah kan. Dia kena lah naik turun tu. Internet sangat poor, terpaksa mundur diri. Saya dah rekod ke belum? Nasib saya rekod kan. Kalau tak terlepas lah. Tapi dalam grup Facebook tak ada masalah sebab dekat Facebook memang kita automatic dia punya recording tu. Okay. Transportation. Tadi saya nampak macam cepat ada naik sikit tu kan. Cepat kita tengok cepat. Cepat transportation tapi dia buat pin bar. Dia buat macam ni, apa kita panggil shooting star Dah okey dah sebenarnya, generally dah okey dah, kita tengok. Okay, transportation belum menarik lagi lah, masih dalam downtrend. Utilities okey, nak habis dah. Utilities dah mula kan, dia dah mula sikit lah kan. Dia dah mula sikit kat situ. Okay. Kalau dia buat lagi beberapa candle menaik, baru kita cakap dia dah mula minor uptrend kat sini. Okay. So macam itulah cara dia, salah satulah cara. Okay. So sekarang kita tengok beberapa counter standby up. Ni yang bawah ni pun dah banyak dah kan. Saya tengok yang bawah sekali je lah. Okay. Kita nak jimatkan masa kan. Kita ada Powerwell, Alchemy, Astino, Datapreg, KTG, MACP dengan MMAG. So saya tengok Powerwell dulu. So kalau tuan-puan ada yang nak tengok counter Powerwell tengok saya komen Powerwell dulu. Okay, so first saya tengok weekly dululah. Okay, Powerwell, tengok weekly chart dia. Dari segi dia punya wave dia okay. And then dia dah mula test dia punya midline. Dan berada di atas midline. So should be okay lah. Okay, should be okay Powerwell. Cumanya generally wave dia, macam mana saya nak cakap ni? Adakah dia uptrend ataupun dia downtrend? Kalau sekiranya kita ambil sini sebagai dia punya wave permulaan dia,
sepatutnya dia akan buat kat sini lah, dia punya second wave dia. Okay. Tapi dia punya level tertinggi dekat situ. Kena tengok beberapa candle lagi lah. Okay, kena tengok beberapa candle lagi. Sekiranya candle weekly dia berjaya naik dan maintain atas midline ni, kita boleh cakap temporarily dia ada buat dia punya uptrend yang sementara lah kan, uptrend sementara yang weekly punya. Kalau daily, okay, daily dia baru je habis dia punya, saya tutup dulu zigzag tu lah, nampak serabut. Dia baru je habis dia punya bearish punya pressure kat sini, okay, bearish punya zone tu kat situ. And then kalau nak confirmation yang kat bawah ni, start daripada sini sampai sini, dia dah habis dah kat situ. Okay, itu dia punya bearish punya pressure lah. So apabila FE2 menunjukkan histogram dia dah menaik ke atas melepasi level 50 kat sini, so dia dah mula menunjukkan kekuatan untuk jadi bullish dekat sini. Okay, kekuatan untuk jadi bullish kat sini. Kalau tuan-puan nak plot dia punya pergerakan candle dia secara manual, macam saya buat tadi, kita boleh lukis lah. Okay, dari bawah ni dia naik dan dia turun, dia buat dia apa ni, low, high, low, high. Sinilah terus kan. Low sepatutnya dia buat macam tu. So sepatutnya dia buat lagi high lah. Okay. Apa maksud UTC? Uptrend crossing. Dalam group, dalam video syllabus, kalau tengok dekat channel indicators, channel video indicators, cari tajuk indicators 3S UTC. Ataupun kalau nak lebih jelas, tengok dekat group utama dekat Facebook, dalam bahagian announcement, dekat bahagian video-video syllabus, cari tajuk Swing Pro. Swing Pro. Dekat dalam tu saya ada explain apa maksud UTC dengan lebih jelas lah kat situ. Okay. Okay, so basically Powerware dah menunjukkan yang dia nak buat bullish lah. Okay, nak buat bullish. Tapi sebelum ini, masa saya buat komen-komen semua counter-counter tu kan, saya tak pergi very detail lah. Sebab dekat Facebook open kan, semua orang boleh tengok. So sekarang ni sebab kita berada dalam group, so saya boleh lah detail sikit. Sebab dia nampak lah lebih privacy sikit kan. Okay. So basically dah habis dah bearish zone, sekarang dia dah mula nak masuk bullish punya zone. Tapi dia kena habiskan dia punya first wave dia macam tu lah, lebih kurang kan. Baru dia akan naik lebih tinggi dan lebih tinggi macam tu. Cumanya akan ambil masa lah kan. Sebab tu ada satu topik yang saya dah discuss sebelum ni, sabar itu duit. Okay, sabar itu duit. Kalau dalam pasaran saham ni dia memang macam tu lah. Okay, kita tengok satu lagi. ACME. ACME. Okay. ACME daily masih cantik, masih lagi bullish. So dia punya wave pula. Dia punya bullish zone dia tu masih mengembang kan. Nampak ni kan, dia masih mengembang tu kan. Macam tangan sotong macam tu kan, mengembang tu kan. Masih okey lah. Weekly dia pun okey. Kalau masukkan dia punya wave dia, let's say saya start dari sini lah Let's say saya start dari sini. So sekarang dia nak completekan wave 3 lah. Okay, dia nak completekan wave 3, 4 dan 5. Masih okey lah kan. ACME masih okey. Yang kita discuss ni memang bukan short term lah. Maksudnya bukan untuk short term hari ni nak masuk, hari ni nak keluar. Tak sesuai lah kalau macam tu kan. Kalau nak short term tu kena belajar asing lah, yang intraday apa semua. Yang dalam group members memang kita ada discuss setiap hari lah untuk intraday kan. Apa lagi? Astino tadi naik dengan cantik. Sebelum ni pun dia dah naik dah tinggi. So adakah dia masih lagi nak buat kenaikan? Kalau tengok daily ni agak menyeramkan. Weekly pun agak sedikit menakutkan. Sebab dia dah ada exit signal lah sebenarnya. So bila dia dah buat high, dia akan buat low lepas tu kan. High, low. So dari segi logiknya, dia dah buat high, so dia akan buat low. Baru dia akan buat another high, baru dia akan buat another low. Macam tu lah kan, secara logiknya. Okay, tapi volume tu agak besar lah.
So sekarang dia dah ada exit signal. So saya cuba masukkan zigzag punya signal untuk kita nampak. So sebelum ni dia dah buat high and then dia buat low, and then sekarang dia buat high, dia akan buat another low. So siapa yang masuk kat sini kena tunggu another low sebelum dia buat another high. So kalau terperangkap dekat atas ni, jangan kelang kabut nak cut loss lah. Maksudnya kalau kita boleh baca pasaran, maksudnya kita tak adalah nak kelang kabut kan. Cumanya kalau tertangkap dekat atas ni, tu silap kita lah sebab kita tak tengok betul-betul. Dia dah buat exit signal lah dekat situ. Sepatutnya tak boleh lah masuk kat situ kan. Okay. Adakah dia nak naik lagi? Buat masa ni saya tak nampak dia akan naik lagi. Dia cuma akan retrace sikit dulu untuk lengkapkan dia punya low, baru dia akan naik. Okay, baru dia akan sambung. Okay, kita tengok data prep. Data prep dari semalam sebenarnya dia dah bagi signal lah. Okay, saya tengok weekly dulu. Weekly baru ada candle putih. So candle putih ni adalah candle yang strong lah sebenarnya kan. Cumanya kalau dah ada candle putih, dia akan retrace sikit dulu sebelum dia naik lagi tinggi. Macam tu. Biasanya macam tu lah. Dia akan retrace sikit sebelum naik lagi tinggi. Kalau macam ni dah ada candle putih kan, retrace sikit sebelum naik lagi tinggi. Cuma dekat daily dia lagi cantik. Dah ada entry signal terus dia buat kenaikan terus. So ini adalah kalau kira pergerakan candle ni adalah wave yang pertama lah kan, lebih kurang lah macam tu kan. So dia akan cari exit signal. Bila dah ada exit signal, baru bahayalah. Okay, sekarang masih okey lagi. Tak nampak lagi yang dia ada strong bullish punya pressure lah. Kalau nak tengok lebih detail, kita kecilkan lagi time frame. Okay, saya biasa kecil 1 jam pun dah okey dah sebenarnya. Kalau nak swing ni jangan tengok terlampau kecil sangat. Nanti kita pening sebab dah banyak sangat exit signal kan. Kalau nak swing, tengok 1 hourly ke 4 hourly pun dah okey dah. 4 hourly dah ada exit, so mungkin dia naik sikit lagi sebelum dia drop sikit, baru dia akan sambung lagi. Jadi kalau tengok 1 hourly belum lagi lah. Dah lepas dekat sini dia dah drop pun dia naik sikit. So saya expect dia akan drop sikit lah kat sini kan. Area sini dia akan drop sikit. Dia akan sideways sikit baru dia akan sambung naik lagi. Itu kalau 1 hourly. Okay, kalau 4 hourly pun sama jugalah, dia akan drop sikit. Okay. Inilah yang dibuat ni. Mungkin besok mungkin akan ada candle merah sikit lah kan kat sini. Mungkin 1-2 candle merah baru sambung balik. Okay. KTG. Dah nak pukul 10.30. KTG daily cantik. Okay. Masih cantik lah. Masih dalam uptrend. Belum ada exit signal lagi. Kalau nak discuss detail satu-satu counter memang ambil masa. So kalau nak cepat-cepat boleh je kan. Tengok sekali tengok pun dah tahu dah. Cuma tak boleh lah nak komen banyak. Okay, MACD. Sepatutnya tuan-puan kena tahu macam ni lah. Macam mana cara kita nak komen counter-counter macam ni kan. So once kita dah tahu macam mana counter tu bergerak, sebenarnya kita dah boleh survive dah. Okay, kita dah boleh survive dah sebenarnya. Tak adalah tertangkap kat puncak kan. Sekejap-sekejap je makan puncak. Sekejap-sekejap makan puncak. So penat sebenarnya. Okay, kalau setiap kali masuk je puncak, setiap kali masuk je puncak, setiap kali jual je terbang, setiap kali jual je terbang, penat lah sebenarnya kan. So sebelum kita hilang lebih banyak duit disebabkan kita tak tahu, better kita belajar lah kan. Belajar tak adalah yang free semua kan. Okay, MACD masih sideways. So adalah dia dah tunjuk yang ingin dia nak naik. Cuma belum cukup kuat lagi. So once dia dah betul-betul naik, break je dia punya midline tu, baru dia boleh sambung naik ke atas. Macam itulah lebih kurang lah. Oh, MMAG ni dah lama tak muncul. Hari tu dia naik dengan menggila kan. Lepas tu dia drop betul-betul gila lah. Tu nampak. Ini orang cakap pump and dump. Maksudnya dia sedikit lah kan. Dia pump sampai harga dah naik dan tak logik punya kenaikan. Dia pun dump, kau punya. Siapa yang betul-betul sangkut ke atas ni memang menangis lah kan. Yang menangis lah kat sini. So kalau start je kita punya baru-baru nak trade je, tiba-tiba termasuk pula counter ni, memang lepas ni dah pencen awal lah. So that's why kena berhati-hati. Okay, kena berhati-hati.
Kalau tak ada cukup pengalaman, janganlah masuk sebesar-besar modal yang ada, jangan. Okay, start kecil dulu, step by step, belajar-belajar kan. Bila dah confident, bila dah dapat groove, bila dah dapat kita punya apa ni, trading style yang sesuai dengan kita, okey lah, perlahan-lahan lah kan. Tak ada orang yang baru masuk hari ni besok dah terus kaya raya kecuali dia betul-betul bernasib baik. Nasib tu memang adalah, setengah orang memang dia bernasib baik lah. Tapi kejayaan berdasarkan nasib ni dia tak akan berulang. Dia tak boleh nak diulangi kalau nasib kan. Kalau teknik kita boleh ulang. Okay? Kalau teknik kita boleh ulang dan ulang dan ulang. Sebab teknik tu dia proses. Dia ada step-step dia. Itu nama dia teknik. Okay? Okay, banyak saya berceloteh malam ni. Sebenarnya sebab saya rasa lega. Saya rasa lega sebab tak ada dah isu yang melibatkan perebutan jawatan Perdana Menteri. Memang lega lah sebenarnya. Okey. Okey lah. Sampai situlah. Okey, sampai situ yang saya nak komen counter-counter standby out ni. So saya nak komen dulu counter ahli-ahli group. Okey, saya tengok dari atas. Internet ni tadi scope. Kita tengok scope. Okey, saya tengok scope dulu. Scope ni saya dah masuk hari tu awal. Okey, saya masuk 175. Okey, saya masuk 175. Saya dah jual 205. So okey lah kan, dah dapat profit dah. Tapi lepas tu dia naik lagi tinggi. Kita tengok je lah kan. Dia macam tu lah dalam pasaran saham ni. Kalau dah rezeki kita sampai situ je lah kan. Masih okey. Daily dia masih okey. Weekly dia pun masih okey. Dan stok ni pun memang dalam pemerhatian. Dan memang saya duk perhati lama. Cuma itulah. Sebab kita dah rasa profit tu. Dah jual dah pun. Okay. Dah dapat dah profitnya. Itulah. Sepatutnya let the profit run. Tapi yalah, bila dah nampak profit tu, rasa macam nak secure dulu profit tu, jual dulu. At least kita dah ada modal dan dah ada untung. Okay. Ini kalau dia naik lagi lepas tu, kita tengoklah kalau ada peluang lain untuk kita naik, kita masuk balik, cuba tengoklah. Sebab harga memang dia akan naik turun. Dia akan naik turun. Kalau yang terlepas tu, mungkin next time ada lagi peluang, tak ada masalah. Okay? Peluang di pasaran saham ni sentiasa ada, jangan risau. Okay? Kalau bukan counter ni, counter lain kan. Kalau bukan sektor ni, sektor lain. Jangan risau terlepas peluang sebab kita ada lebih kurang 900 counter. Dan banyak lagi counter yang masih tidur lagi, yang kita tak pernah dengar pun nama dia, masih tidur. Akan sampai masa dia dibangun. Okay, akan sampai masa dia dibangun. Short comment, scope masih okey. Macam tu je lah kalau tengok indikator ni saya dah tak pening sebab saya nampak dah semua benda yang saya nak tengok dah ada kat sini. First dia punya tulikan pun dah pecah dah kat sini, dah ada dia punya purple dot ni. Purple dot tu adalah reversal signal. Dia berada di atas midline, dia berada di atas moving average 50. And then dia punya zigzag dia ni kan, yang zigzag ni masih lagi menunjukkan zigzag dia menaik ke atas. Okay, dia punya zigzag dia masih lagi menaik ke atas. Okay, volume ni okey lah, volume ada lah. Kita tak boleh lah nak cakap volume ni kurang kan. Maksudnya volume tu ada. Okay, saya komen PK, kita tengok PK. Okay, PK masih cantik, sekarang masih strong. Dia belum menunjukkan tanda-tanda kelemahan yang dia dah nak drop, belum ada juga exit signal. Okay, dan dia baru je break dia punya ketinggian yang latest, yang ketinggian yang tertinggi sebelum ini. Maksudnya dia baru fresh lah, dia baru breakout je kat sini. Okay, so FE2 dia pun masih strong lagi, ada histogram putih tu kan, masih strong lagi lah. Okay, short term pun dah ada kat sini. Kalau saya gunakan indikator yang baru saya buat 2 hari lepas, okay, kita tutup dulu semua, kita hanya gunakan candle reversal signal sahaja. Selagi mana dia ada candle reversal signal ni, dia masih okey. Masa tu. Ini ada sikit-sikit ni yang dia temporary retracement kan, harga bergerak dalam zigzag kan. Kalau nak nampak lebih jelas, pasang dah yang zigzag punya indikator. So boleh nampak lah. Okay. Maksudnya walaupun dia macam mana nak cakap, walaupun ada yang arrow yang merah ni, tapi dia masih berada dalam trend menaik. Dia zigzag menaik.
So yang arrow yang warna putih ni menunjukkan dia reversal up, reversal up, reversal up. Okay, dia berterusan lah dia buat reversal up. Ini adalah continuation reversal signal lah macam tu. Saya tak sure lah tuan-puan boleh faham ke tak kan istilah-istilah ni, tapi cubalah cubalah untuk memahami. Okay. Kalau nak lebih faham nanti kita belajar dalam grup lah. Okay. Yongtai. Okay. PK masih okey. Okay, PK masih okey. Tengok besok apa dia nak buat. Kalau besok indeks betul-betul bullish, dia akan naik lagi. Yongtai. Walaupun indeks tu bukanlah menyeluruh kan, bukan semua counter pun ada dalam indeks, hanya 30 je counter. Tapi dia memberikan general idea pasaran nak buat apa kan, macam tu. Okey, PK dah Yongtai dah ada entry signal. Okey, biasanya lepas entry signal, apa dia akan buat adalah dia akan buat temporary retracement. Okey, dia akan buat temporary retracement. Kalau saya buat dia lebih kurang macam ni lah. Ada entry signal, temporary retracement dulu. Biasanya sama ada dia sama level dengan level yang entry tu ataupun bawah sikit. Ataupun bawah sikit sebelum dia naik lagi tinggi. So kalau sekiranya betul-betul entry pada entry signal tu, kena hold sikit lah. Okay, kena hold sikit untuk dia buat kenaikan. Okay. Tapi kalau nak selamat, boleh cari yang level yang rendah sikit kat situ. Tapi Yongtai masih okay. Basically dia masih okay. Sebab dia dah nak habis dah dia punya red zone ni. Kalau tengok red zone dia ni, ini, tu, sepatutnya dia dah habis lah kat situ kan. FE2 pun dah mula melepasi mid level, okay, dan menaik ke atas. Dan telur ikan dia pun dah pecah dah kat sini. Okay. Dah ada segitiga putih kat sini. Dan dah ada purple dot kat situ. Banyak sangat dah indikator-indikator yang menunjukkan dia okey. Macam itulah. Cumanya nak kena belajar sikit lah kan cara nak baca indikator-indikator ni semua. Okay. Tengok weekly sikit. Cantik. Weekly dia saya boleh cakap weekly dia cantik. Sebab apa? Kalau tuan-puan tengok, dia punya apa ni, bearish dia teruk sangat sebelum ni sampai situ okey, sampai situ. So kalau siapa-siapa yang ada lah kan, mungkin masa-masa zaman-zaman baru-baru nak belajar kan, pergi beli kat sebelah-sebelah sini, area sini, area atas lah kat sini kan. Ni sini adalah dia punya maximum bearish momentum dia. Kita pun masuklah kat situ. So kena tunggu sikit lah, tunggu. Sekarang dia dah mula bullish. So kalau dari segi wave, dia akan buat macam ni lah, lebih kurang lah. So dia akan buat sedikit lagi kenaikan. Okay. Sebelum dia naik lagi tinggi. Ini weekly kan? Ini weekly. Kita dah nampak dah. That's why saya kalau untuk buat kajian swing, kita nak tengok general structure chart tu dia buat apa. That's why saya nak tengok, kadang saya tengok monthly jugalah. Biasanya weekly dah okey dah kalau kita nak tengok kan. Generally, jangan bergantung kepada daily semata-mata sebab banyak lagi time frame lain yang kita nak tengok untuk confirmation lah kan. Okay, tengok AT dah drop banyak kan. AT ni ada news ni sebenarnya tapi saya tak berapa layan sangat news. Okay, kita tengok weekly dia macam mana. Weekly dia dah cecah dia punya level moving average 50. Okay. So apa yang then dia dah berada bawah daripada midline. So ini dah menunjukkan signal yang tak sedap sebenarnya kan. Exit signal kat situ, okay, sepatutnya kita tak masuklah kat situ kan. So dia dah buat down apa ni, dia punya wave dia tu. Kalau saya buat mana ni. Kalau kita buat macam ni. Sepatutnya dia buat kat situlah sebelum dia naik lagi. Macam itulah lebih kurang kan. Kalau sekiranya dia nak sambung, tapi saya tak nampak lah yang dia nak sambung macam tu. Sekejap saya kira dia punya wave dia. Tak habis lagi ni, dia kena naik sikit lagi. Okay, dia kena naik sikit lagi. So sepatutnya dia akan naik sikit lagi. Okay, dia akan naik sikit lagi.
kalau tak setinggi ini pun, kalau tak setinggi 195 pun mungkin sampai 150 pun dah okey dah. Okey, 150 pun dah okey dah. Tu yang weekly lah. Okey. Kita tengok daily dia. Okey. Daily dia macam belum lagi nak habis lah dia punya ni. Bearish punya pressure ni, so kena tunggulah. Kita tunggu sikit lagi lah. Tak nampak lagi yang dia nak habis. Okay. Oh, dia baru masuk 2 minit lagi nak habis, pukul 10.30. Saya cakap banyak sangat malam ni. Biasa saya tak adalah cakap banyak sangat. AT ni saya punya idea kena tunggu sikit lah. Okay. Kena tunggu dia habiskan dia punya retracement dulu. Betul-betul ada reversal signal baru okey. Kalau tengok sekarang ni tak ada lagi ni. Kalau tengok zigzag dia belum habis zigzag menurun lah. Okay. Masih lagi buat ni. Cumanya zigzag ni dia dah drop kan, dia dah bawah. Sepatutnya dia rebound sikit lah. Okay. Sepatutnya dia rebound sikit. Okay. Okay, kita tengok lagi Encom. Mungkin saya tak sempat ni nak komen dekat Facebook ni. Tak apa, kita buat next session nanti. Encom okey. Encom okey. Kalau tengok wave dia pun dia sekarang dia kena rebound lah kan. Dia dah drop. So dia akan buat rebound. Cuma dia buat rebound ni slowly lah. Dia tak adalah cepat sangat naik terus macam tu. Dia tak adalah macam tu kan naik. So tu kira macam tak logik. Dia kena buat rebound macam tu lah, lebih kurang lah. Mungkin drop sikit lagi ke sebelum buat naik lebih tinggi macam tu lah. So kena aspek logik tu kena ada lah kan. Okay. Kalau tengok daily apa dia buat. Dia kena retrace sikit lah. Sekarang dia buat sideway. Mana kotak ni? Ni. Okay, saya nampak dia punya area sideway dia kat sini. So dia kena keluar daripada area sideway lah untuk dia naik lagi. So kalau tengok wave dia dah mula buat high high kan, high high dengan high low. So sepatutnya dia kena naik lah. Sepatutnya dia kena naik lah. Okay, OCN cash ya. OCN cash ni kalau tengok daily dia cantik dah sebenarnya sebab dia berada dalam fasa accumulation. Dan dia tak ada obviously yang dia nak buat low kan. Kalau tarik kotak dia kan. Ini saya suka guna kotak ni. Kalau tarik kotak dia kita nampak dia memang berada di dalam kotak tersebut. Okay, dia accumulated dalam tu, berada dalam box. Okay. So dia kena keluar lah. Dia kena keluar lah untuk dia buat high. Macam tu lah lebih kurang kan. Connect. Betul lah tu. Salah eja penting ni kalau nama-nama counter ni kan. Kadang saya marah jugalah kalau salah eja kan. Sebab silap huruf je dah jadi counter lain. Okay. Okay. Connect cantik sebenarnya. Okay. Kalau tengok sekejap saya tengok weekly dia. Okay. Connect sepatutnya dia dah wave 4. Okay. Sepatutnya dia dah wave yang keempat. And then dia dah ada 2 reversal signal yang purple dot ni kan. Dot purple 1, dot purple 2. Dah ada 2. Orang lain satu pun dah reversal lah. Dia sampai 2 tak reversal lagi. Tapi dia dah menunjukkan dia punya keinginan dia akan naik. Okay. Dia dah menunjukkan keinginan dia akan naik. Sebab dia dah buat low, high. Sepatutnya dia akan buat higher low kat sini. Okay. And then if lah sekiranya harga berjaya break 175 dan maintain di atas midline 175, dia akan naik jauh. Okay, dia akan naik jauh. Cumanya kita tak tahulah kan berapa jauh dia nak naik kan. Bolehlah buat Fibo projection lah kalau rajin. Okay. And then
kalau tuan-puan perasan, dia punya support dia quite strong macam ni kan. Ni dia punya area support dia lah, dia break sikit naik. Okay, and then dia melantun beberapa kali pada area support dan dia tak buat lower low berbanding dengan area support tersebut. And then sini ada high dan sini dia dah buat dah sedikit higher high. Kalau kita ambil kat sini low high, low higher low, higher high. So dah cukup dah satu syarat untuk uptrend kat situ. Untuk sedikit panjang kan dia punya time frame tu. Tapi kalau kita ambil yang depan ini sahaja, yang area sini sahaja pun, kalau kita ambil sini sebagai low, high, lower low, lower low pula, higher low, higher high, higher low, then sepatutnya dia akan buat another higher high. Okay. Sini dia akan buat macam tu. Macam tu. Macam tu. Macam tu. Dan sepatutnya dia akan buat lah another higher high lah. So a few bits lah dia akan naik kan. Dia tak ada entry signal kat sini. Tapi dia okay lah. Maksudnya dari segi wave dia okay. Cuma ada exit signal ni, that's why dia drop dulu sekejap sebelum dia naik lagi. Okay. And then dia baru je naik. Histogram tu baru je berada di atas daripada FE2 ni. So it should be okay lah. Nice. Okay, kita tengok nice. Dah 10.34 dah. Sekejap lagi saya stop So kalau counter yang saya tak sempat nak komen tu, saya minta maaf awal-awal sebab banyak sangat ni counter ni kan. So nak tengok satu-satu tu agak panjang lah masa dia. Cuma apa yang saya nak adalah tuan-puan dapat grab serba sedikit macam mana cara kita nak buat kajian counter. Memang nampak complicated tau. That's why kena belajar. Kalau tak belajar memang kompleks. Memang kompleks sangat. Okay, nice berada dalam fasa accumulation dan dia dah buat dah sedikit high kan. So should be okay lah. Dah ada entry signal dah pun sikit dan dia akan drop sikit je lagi sebelum dia naik lagi. So kalau tuan-puan masih hold, teruskan hold. Okay, tak ada masalah. PUC Saya memang tak boleh bagi buy call sebab M Plus cakap hanya remiser hanya boleh bagi idea ataupun nak cakap buy call tak juga. Hanya boleh bagi suggestion kepada klien sahaja. Especially untuk buy dengan sell lah kan. Untuk klien sahaja. Okay. So that's why saya tak boleh buat open sangat lah. Saya tak, kalau discuss counter macam ni kita consider technical analysis punya kelas lah kan. Kita belajar technical analysis. Dan saya tak boleh lah cakap okay kena beli ni, okay kena jual ni, tak boleh. Itu saya tak boleh cakap macam tu. Saya boleh kajilah structure, generally structure dan tuan-puan kena decide macam mana. PUC cantik, okay, PUC cantik. Dia berada dalam sideway dan dia dah buat dah tanda-tanda yang dia nak jadi uptrend. Okay. Agak menarik. Dan counter ni pun syariah dan harga pun berpatutan. Okay. Okay lah. Tak ada masalah ni. Dia dah habis dah kan. Dia punya bullish yang betul-betul. Kenapa? Setiap kali kita tengok kan dia dah habis dah. Dia punya bullish face tu. Kan? Sebab kita takut nak masuk kat sini. Kita takut ni nak masuk area sini ni. Kita takut tersangkut kat puncak. Tapi kalau kita nampak dekat mana puncak kita tak takut lah. Dan kalau kita nampak dia berada dalam fasa yang sedang strong momentum tu, kita tak adalah nak takut sangat nak masuk. Cuma disebabkan kita dah terlampau biasa tangkap puncak, itu yang menyebabkan kita takut. Asia Play should be okay. Semua dia dah ada exit signal sikit. So dia kena retrace dulu sebelum disambung lagi wave dia naik ke atas. Basically overall dia masih okay. Bio hold saya tengok mak dia je lah sebab anak dia biasanya dia akan follow. Dia ada entry signal sebelum ni, lepas tu dia drop sikit kan. Should be okay lah. Drop ni that's mean temporary drop sebelum dia naik lagi. Lux. Kita tengok Lux Chemical. Oh cantik ni. Lux Chemical ni menarik sangat. Tengok dia punya candle pun kita dah nampak dah dia cantik kan. And then dia dah break dah dia punya bearish zone tu, dia dah keluar lah daripada dia punya bearish zone tu. Dia dah jadi bullish zone sekarang. So hopefully dia akan naik lagi lah. Cuma ada exit signal tu kena hati-hati sikit lah. Mungkin dia akan buat correction sikit. Drop sikit dulu sebelum naik lagi. Okay.
Ini entry signal ni cantik pula. Lepas ada entry signal dia tak drop, dia terus naik je macam ni kan. Entry signal naik terus. Biasanya lepas entry signal dia drop sikit kan. Ni tak. Dia terus naik je. Macam ni. Entry signal dia drop sikit baru dia naik. Entry signal dia naik terus. Kalau macam ni untung lah kan. Okay. MGRC hari tu siapa cakap dia ada insider lah kan. Ada Jerome masuk collect. Wallahualam lah, saya tak berani nak cakap. Saya tak ada kaitan dengan Jerome sangat. Cuma apa yang kita nampak MGRC ni dia masih buat sideway lah. Okay, dia masih buat sideway. Dan sideway ni adalah fasa collection lah. So kira logik lah kalau Jerome collect kat situ. Sebab memang itu adalah fasa collection. Biasanya Jerome dia akan masuk area collection lah. Okay, area sideway tu lah. Okay. WZ1. Okay. Daily dia agak menarik. Dah ada entry signal. Mungkin saya expect dia drop sikit sebelum dia naik lagi. Basically generally dia sedang sideway. Kita tengok weekly macam mana. Weekly should be okay lah. Weekly should be okay. Dia dah green zone dah ni. Tapi dah nak masuk red zone sikit kan. Cuma kat bawah ni dah support yang menunjukkan dia dah ada telur-telur ikan tu dah nak menetas dah. Dah ada purple dot dekat situ. So should be okay lah guys. Okay. HWGB. Tiba-tiba saya rasa mata dah berat. Ni weekly. Kita tengok daily dulu. Okay. HWGB ni cantik sangat. Okay, cantik. So dia dah mula buat uptrend dekat sini. So dia kena retrace sikit sebelum dia sambung naik lagi ke atas. Dah ada entry signal lah guys. Kangaroo tadi kan. Kangaroo tadi saya tersilap komen tertukar dengan index tadi kan. Should be okay lah. Kangaroo ni cantik. Tengok nampak kan dia punya step kenaikan dia tu cantik. Okay. Hopefully dia break lah dia punya midline ni. Kalau dia tak break tu dia mungkin boleh drop balik. Cumanya kat sini dah cantik dah. Dia punya FE2 ni dah warna putih, dah mula kuncup dan dah mula nak break naik ke atas dia punya midline. Dah segitiga putih kat sini. Purple dot tu dah lepas dah kat situ. And then trend dia pun trend menaik. Okay, trend dia pun trend menaik. Should be okay. Kalau kita tengok ticker chart, memang kita nampak dia dah memang dah wah tingginya dia naik hari ni. Tapi bila kita tengok daily chart, itu je. Baru itu je sebenarnya candle kan. So kena tengok generally lah kan. Kena tengok generally lah. Dia tak semestinya akan retrace, tapi kadang-kadang ada entry signal dia akan retrace sikit. So tak boleh kelam kabut lah. Okay. Kena tengok generally. Kalau dia masih dalam trend nak naik, dia akan naik lah. InsyaAllah. Kita tak boleh cakap for sure kan. Kita hanya buat kajian je sebenarnya. Okay, saya komen 1-2 counter lagi sebelum kita bersurai. Dah 10.40 dah. Saya tengok Dufu. Okay, saya tengok Dufu. Dia akan retrace sikit sebelum dia naik lagi. OCR. Okay, kita tengok OCR. OCR masih okay. Daily dia okay. Dah ada entry signal. Mungkin dia akan naik sikit lagi. Ini yang hari tu kan. Dia tak follow sangat. Cumanya generally dia masih downtrend sebenarnya. So kena make sure dia dah uptrend lah. Baru dia akan naik betul-betul kan. Kalau downtrend ni kadang-kadang dia buat temporary je. Temporary rebound sebelum dia drop balik. Cuma FE2 ni menunjukkan sebaliknya. FE2 ni menunjukkan yang dia betul-betul dah nak naik lah. Okay. OCR. XOX lah. Saya komen mak dia je lah Anak dia biasa dia akan follow je. XOX ni tak cantik lagi ni sebenarnya. Mungkin dah beberapa kali kot kita komen XOX ni. Dia masih lagi dalam downtrend. And then dia punya wave dia masih menurun. Masih menurun dan menurun lagi. So tak habis lagi ni. Dia nak drop lagi bawah ni. Okay. Ni. Kalau tengok weekly dia pun masih strong bearish. Okay, masih strong bearish. Belum ada apa-apa tanda yang dia nak tukar trend. Cumanya bearish pressure dah kurang sikit sebab candle dia dah makin kecil. Tu je lah kita boleh cakap. Okay. Di Sony dah bagi banyak diskaun ni. Sebelum ni kan tinggi sangat.
Okey, kalau tengok daily ni kita boleh tanda lah dia punya strong support area dekat sini. Okay, kalau dia dah tak drop bawah dia punya strong support area tu should be okay lah. Kalau dia drop bawah lagi, maksudnya dia nak bagi discount lagi. Kalau dia tak drop, yang dia buat higher high, okay. Yang penting dia kena habiskan dia punya bearish zone ni. Dari sini dia kena habiskan dulu dia punya bearish zone. Tak tahulah kat mana kan, mungkin depan sikit lagi ke. Habis kat area situ baru okay. Okay, baru okay. Kalau tak habis lagi bearish zone ni, kita boleh expect dia akan drop lagi lah. Iris. Iris ke iris? Okay, sekali tengok dia masih downtrend. Dua kali tengok pun dia masih downtrend lagi. Basically dia masih downtrend lah, so kena hati-hati lah tengok kali ketiga, masih downtrend lagi. Okay, kita tengok weekly. Weekly dah mula ada tanda-tanda reversal. So nak tengok kalau early reversal signal, kita kena tengok dekat sini lah. Kalau dah dia mula buat lower high kan, higher low higher low, higher low, higher low, higher high, higher low, higher high, okay. Kena tengok adakah dia nak buat reversal atau belum. Okay. PM holding ni adakah Perdana Menteri punya ni, Perdana Menteri punya counter. PM holding. Case dah tadi rasanya saya dah komen tadi case. PM holding ni dia nampak dah nak menguncup. Okay. Cuma dia belum confirm trend ni dia akan naik lagi. So kena perhatikan lagi lah. Dia kena retrace sikit lagi lah. Kalau dia punya retracement tak break yang dia punya lowest point dekat sini, kita expect dia akan buat higher low. Kalau dia dah buat higher low, should be okay. Saya tengok last lah ini case last. Oh, case cantik. Okay lah, sekali tengok dah nampak dah dia cantik. Cuma tak ada exit signal lagi. Should be okay. Okay, Kedah, P-Trans. Okay, kita tengok P-Trans. Sebenarnya nak komen cepat-cepat pun boleh. Dia nak drop lagi ni. Baru je habis dia punya green zone dia. FE2. FE2 pun baru break je ke bawah, so akan drop lagi. So kalau kita start dekat sini macam tu, dia akan buat macam tu. So jauh lagi perjalanan dia kan. Dia nak transit kat sini nanti Perak ni. Tiba-tiba gatal. Okay, Johor Tin. Alamak, 10.45 dah. Johor Tin basically masih uptrend. Cuma dia dah ada exit signal. So kita kena bagi peluang untuk dia buat retracement dahulu. Sebelum dia sambung lagi naik atas. Tapi weekly dia masih cantik. Weekly dia masih cantik. So tuan-puan boleh decide lah. Bintai. Bintai nak dengar bintai. Kejap lah nak dengar bintai je. Okay, bintai. Kalau tengok dia punya trend, weekly masih uptrend sebenarnya. Saya buat dia punya ni. Saya buat dia punya channel lah dia punya channel dia macam tu. So kalau dia masih bermain dalam channel dia akan naik lagi lah. Okay. Cuma ini dah mula ada dia bukan high, bukan lower high ni, dia sama ni. Ini sama tinggi je dengan ini kan. Kalau tengok dari segi chart pattern mungkinlah kita boleh cakap double top kan. Tapi kalau tengok dari segi trend dia masih menaik ni sebenarnya. Okay. Cuba saya tengok daily. Daily masih uptrend. Sekejap. Daily ni macam ada pattern ya. Saya buat sikit. Saya buat sikit dia punya pattern dia. Macam ada chart pattern dekat situ. Okay. Kalau siapa-siapa yang belajar chart pattern, biasanya kalau triangle, okay, kalau triangle dia akan buat dia akan break triangle ke atas. Normally lah kan. Kalau triangle dia akan buat macam ni. Dia akan buat macam tu. Most of the time lah. Okay.
Macam itulah lebih kurang untuk bintai. MACP dah tadi, awal tadi. Okay, so saya ingat sampai situ dahululah. So kalau ada salah silap, saya minta maaf. Kalau tak sempat nak komen counter tuan-puan pun saya minta maaf sebab banyak sangat counter. Nak cover semua sekali hari ni memang tak sempat. Dan insyaAllah kita akan buat sesi yang akan datang. So sempena PKP ni, okay satu, saya ada announcement. Okay, sempena PKP ni besok kan, macam sebelum ni lah, masa PKP yang hari tu saya ada buat package combo untuk e-books. Saya bagi e-books. Saya ada 3 e-books sebenarnya, saya tunjuk sikit lah. Sekejap mungkin ada tuan-puan yang tak tahu kan. Sekejap saya buka package combo ni. Mana dekat atas ni, e-books. Ni package combo. Hari tu saya ada buat package combo untuk Merdeka. Tapi dah tutup lah sebab hari Merdeka tu je yang saya buat. Tapi kali ni saya nak bagi special sikit lah untuk rakan-rakan ahli group. Siapa-siapa yang belum ada lagi, saya nak buka balik package combo ni. Tapi saya belum update lagi, okay, untuk sempena PKP. So sepanjang PKP ni saya nak bagi harga ni lah. Okay, harga ni. Ni harga ni sahaja untuk 3 lah. Pejam celik saham, 30 saham, chart mastery dengan pick counter berpotensi. Okay, itu sahaja. So sampai di situ dahulu. Kalau nanti saya akan announce dalam grup lah, bukan sekarang lah kan, sebab PKP start besok kan. Okay, nanti saya akan buat announcement. Okay, sampai situ dahulu. Kalau ada salah silap, sekali lagi saya minta maaf dan tahniah dan terima kasih sekali lagi pada tuan-puan kerana sudi stay sampai habis sesi pada kali ini. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Okay, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.